Okey, kita sambung untuk pengujian lah. Untuk pengujian. Okey, untuk pengujian ni kita nak uji motor. Tadi kan saya kata dia punya winding dia macam ni, sama dengan winding. Winding dia. Jadi sekarang ni kita nak buat ujian pada motor. Motor ni bila kita kena uji, bila mula nak pasang, walaupun motor tu baru kita perlu uji. Kemudian kalau berlaku kerosakan kita nak kena uji. Kerja-kerja maintenance pun kita kena uji dulu motor ni. Okey. Ujian dia, alat yang kita nak guna adalah jangka ohm daripada multimeter. Jangka ohm Jangka ohm daripada multimeter. Pertama, kita nak buat ujian keterusan. Yang kedua, kita nak buat ujian penebatan lah. Isolation test. Ujian penebatan, kita akan guna isolation. Okey. Jangka ohm ni kita boleh laras kat mana-mana lah. Nak letak dekat kali 1 ohm pun boleh, tak ada masalah. Dan kita tak perlu calibrate sebab kita nak tengok dia bersambung atau tak bersambung dia punya winding tu lah. Okey, jadi kita ada satu multimeter. Okey, kemudian kita letak pada range kali 1 ohm, ya. Kemudian kita letak sini satu dan satu prop dekat tu kita letak sini. Kita tapping kat sini, kita tengok ada tak. Sepatutnya bacaan dekat, kalau macam ni, bacaan dia U1 dan W2, bacaan yang kita akan dapat kat sini adalah apa? Sepatutnya infinity. Tapi kan saya dah bagi tahu, saya tak suka awak tulis perkataan infinity, saya tak suka. Infinity maksudnya tak bersambung. Betul lah tu, dia tak bersambung. Walaupun dia duduk atas bawah, dia tak bersambung ni. Dia jauh, dia tak bersambung. Sepatutnya tak bersambung. Dia kosong. Dia sepatutnya dapat infinity sebab dia high resistance. Okey. Saya tak nak awak letak ni. Saya nak letak awak tengok multimeter awak. Tengok ujung multimeter tu tulis berapa. Kalau tulis 1K, 1K atau tulis 1K ohm. Tulis kat situ 1K. Dia tak akan bersambung. Kalau dia bersambung tu, maksud winding dia dah bertembung, maksudnya dah berlaku short circuit, jadi tak payah buat penebatan lah. Tak payah buat penebatan, tak apa. Okey. Kemudian yang ni kita gerak yang ni. Kita gerak yang kat sini pula. Kita bawa ke sini. Kat situ U1 dan U2. Sepatutnya bacaan sini kita akan dapat kurang daripada 1 ohm. Kalau kita perasan pada multimeter tu hampir dekat dengan kosong. Kita boleh letak kosong. Kosong pun tak ada nilai. Sebenarnya sebab jangka kita ni kejituan dia tu kurang. Mungkin kalau kita guna Bridgestone, sebab awak pun tak ada guna. Saya pun zaman saya belajar dulu tahun 99 ni ada Bridgestone tu. Lepas tu saya pun tak erti guna dah. Tak ingat dah guna. Terima kasih Cikgu Sias. Cikgu Sias dulu banyak ajar barang-barang pelik-pelik ni. Okey. Kurang dari 1 ohm. Okey. Maksudnya ni okey ni. Kalau U1, U2 bacaan dia macam ni, okey. Tapi kalau bacaan dia awak dapat 1 kilo, ni berat. Maksudnya putus. Dah putus ni antara U2 dengan ni. Ni cuba perhatikan, dia punya kabel dia kan bersambung ni. Kan dia bersambung. Sepatutnya you akan dapat bacaan ni. Okey, kemudian kita teruskan U1 dan V2 sepatutnya dapat bacaan sini 1 kilo. 1 kilo infinity high resistance. Okey. Kemudian kita gerak ni. Ni kita gerak ke sini pula, dia akan jadi nombor 3. Ni tadi nombor 1, kat sini nombor 2, sini nombor 3 lah. Ini bacaan nombor 1, bacaan nombor 2, bacaan nombor 3. Okey, seterusnya kita akan pindah pula ini. Pergi ke V pula. V1. Okey. Samalah proses dia. Mula dari sini. Jadi, ni bacaan nombor 4, V1 dan W2. Sepatutnya samalah infinity 1 kilo sebab dia tak bersambung. Nombor 5, bacaan seterusnya V1 dan U2 sama, tak bersambung. Kemudian 6, V1 dan V2. Yang ni kita akan dapat below 1 ohm. Sepatutnya kita dapat below 1 ohm. Okey. So seterusnya kita pindah pula pergi ke W pula. Okey. Bacaan nombor 7, W1 dan
W2. Ni W dia mesti bertembung, mesti kurang dari 1 ohm. 8 W1 dan U2 lebih pada bacaan infinity atau 1000, kemudian seterusnya W1 dan V2 kita akan dapat 1 kilo juga. Biasanya orang akan stop lah. Ini yang saya cukup tak berkenan. Dia punya tu sepatutnya kena sambung lagi ni. Apa yang kena sambung ni? U1 V1 bacaan nombor 11, bacaan nombor 12. W1 nak buat terus pun tak apa, lagi baik. Lagi baik kita ambil langkah berjaga-jaga, tak ada masalah. Tak nak buat pun tak apa. U2 V2, sorry tak ada tripod dia dah bergegar-gegar. Lepas tu W2 dengan apa? Ini yang ramai tak buat ni. Ni dulu kalau ni Cik Mustafa Alia cukup marah ni. E Kenapa? Kan tadi saya kata ada satu terminal earding kat sini. Earding ni pun kena buat. Biasa orang cuai tak buat. Sepatutnya bacaan kat sini, sepatutnya saya terus lansam sepatutnya bacaan kat sini semua mesti dapat 1 kilo ohm. Kenapa 1 kilo? Sebab multimeter kita ni yang kita guna tadi, had dia hanya 1000. Kalau had dia 2000, tulis dia 2000. Kalau had dia 3000, tulis dia 3000. Dekat multimeter tu ada. Kalau siapa pakai digital pun sama. Dia akan tulis OL. Saya tak nak lah tulis OL. Jadi bacaan kat sini sepatutnya 1 kilo. Kalau contohlah U1 dan Earth bacaan dia kurang 1 ohm, contoh dapat 10 ohm. Ini berat. Maksudnya dah ada leakage ni. Ada arus yang bocor lah. Earth leakage dah berlaku ni. Tak mungkin dapat kurang daripada ni. Dia mesti high resistant. Very high resistant. Yang ni untuk ujian yang pertama. Okey, untuk ujian kedua, ujian rintangan penebatan. Ujian rintangan penebatan kita guna isolation tester. Bila isolation tester, sila perhatikan isolation tester tu mesti 1000 volt DC. Jangan pakai 500. Tak boleh pakai 500. Dia mesti pakai 2 sebab dia punya basic dia nak voltan ujian adalah 2 kali ganda daripada voltan masuk. Voltan masuk ni 400, 2 kali ganda 800 tak ada, yang ada 1000 kita pakai yang 1000 lah. Kita akan force lah. Apa tujuan dia? Kita force winding tu. Kalau dia dah crack ke apa, dia dah pecah, kita boleh terus pecahkan terus dia punya winding tu lah. Okey, ujian penebatan ni sama macam ni lah. Jadi kita buat daripada, kalau nak tak nak sebab kita dah buat ni, jadi yang contoh macam ni tak perlulah buat. Tak perlu buat. Sama-sama dia tak payah. Contoh U1 dan W2. U1 dan W2. Kita ambil ni saja pun boleh. Kalau nak buat U1 dan U2 silakan, tak ada masalah. Cuma nanti jangan panik sudahlah. Kan panik pula. Okey, U1, U2 bacaan dia mesti dapat apa? Dia sama lah. Dia tak boleh, konsep dia rintangan penebatan ni winding ni dengan winding ni kita tak nak dia jumpa. Kita nak dia berjumpa. Maksudnya kita nak dia jauh-jauh, duduk jauh-jauh. Sebab tu dia bila duduk jauh, kita dapat high resistance. Selalunya akan dapat infinity. Kita akan dapat infinity. Infinity baguslah. Kalau infinity kita akan dapat baguslah. Itu baiklah, yang terbaik. Kalau kita dapat 1000 mega ohm pun okey, tak ada masalah. Kita dapat 500 mega ohm pun tak ada masalah. Ni tak ada masalah. Tapi kita tahulah bahawa motor ni, kalau motor baru, kemungkinan untuk bacaan low macam ni rendah sikit lah. Ni sebab ni mungkin dah guna lama. Jadi dia punya penebatan dia dah mula susut, dah mula rendah. Jadi tak ada masalah lah kalau macam ni. Okey, yang ni kita akan dapat
Kalau digital dia akan keluar 0.02 mega ohm. Dah panik. Cik, ni dah short cik. Bukan short, tak short ni. Ni bukan short, memanglah short sebab U2 dan U2, U1 dan U2 tengok ni. U1 yang 2 memanglah jumpa. Bila jumpa you buat isolation memanglah bacaan dia macam ni. Sebab tu saya kata saya tak kalau nak buat boleh, tak ada masalah, tapi janganlah panik. U2 okey lah tu. Yang tak okey, awak buat juga tapi awak dapat bacaan sini 1000. Ini awak kena panik. Maksudnya putus lah. Dia mesti dapat bacaan ni. Sama ni. Mana tadi? Ni. Kurang daripada 1 ohm. Okey. Ni untuk ni lah. Dia ni buat ujian pendapatan. Sambung lah. V1 dengan W2 U2. Buat dia punya bacaan dia. Dan bacaan kat sini mesti tak boleh dapat. Mesti dapat bacaan greater than, lebih daripada 1 mega ohm ke atas. Lebih. Ni ni kurang. Sorry. Greater than. Macam ni? Ni simbol ni. Lebih daripada 1 mega ohm. Bila awak dapat lebih 1 mega ohm, okey. Tak ada masalah. Lepas tu teruslah. Jadi saya ulang sekali lagi, ujian rintangan pendapatan ni guna dia untuk apa? Untuk short circuit, nak cari sama ada berlaku litar pintas atau tidak. Pun sama, ada yang last kali, sepatutnya ujian last kali mestilah U1 dan Earth mesti buat juga. V1 dan Earth pun kena buat juga. W1 dengan Earth pun kena buat. Ini pun sama. Ini mesti sama lah. Dan bacaan dia mestilah greater than lebih daripada 1 ohm. Sebab kita nak, apa tujuan dia? Kita nak dia tak nak bertemu. Itu tujuan dia. Kita nak winding U2 ni, U1 dengan ni bertemu. Kita nak dia bertemu. Kita nak dia jauh. Contoh macam ni ada 2 kabel. Dia duduk sebelah menyebelah. Kita guna isolation. Kita test kat sini satu. Dan kita test kat sini satu. Kita nak tengok berapa dia punya isolation. Kekuatan isolation 2 ni. Sebab tak bertemu ni. Berapa dia punya kekuatan gap dia kat sini. Kita tak tahu gap dia berapa. Gap ni yang cantik dia. First masa kita buat, contohlah kalau dalam pendawaian ke motor ke, katalah wire tu baru kita pakai, bila kita buat isolation kita akan dapat infinity 2000 mega. Okey, lagi 5 tahun kita datang, dia akan turun, dia mesti less punya, sebab dia akan turun, mungkin dia akan turun 1000. Lagi 5 tahun kita buat lagi, dia turun lagi. Sebab dia macam orang juga, ada faktor usia. Kecekapan dia mungkin akan berkurangan sampailah sekali kalau sampai ni dah 10 tahun, 15 tahun kita buat, kita akan dapat lagi turun. Silap-silap dah pecah dah. Cuma kenapa dekat Malaysia ni belum lagi dikuat-kuasakan pendawaian, satu pendawaian rumah 10 tahun wajib mesti buat calibration semula. Tak ada lagi setakat hari ni. Tak ada lagi undang-undang macam tu. Kalau ada, saya tak pastilah. Kalau ada, saya minta maaf lah. Mungkin saya tak update. Tapi itulah dia macam tu. Jadi faham keseluruhan ni. Jadi yang ni permintaan daripada budak yang buat LI. Dia nak buat laporan motor control. Tapi pengujian tak buat. Tak boleh lah. Jadi ni pengujian, ni khas untuk dia orang lah. Tapi yang lain boleh lah. Ulang kaji balik semula. Terima kasih. Ada apa-apa, WhatsApp saya lah.